Zoom. Okey. Cobaan 1 2 testing cobaan. Mana meja? Meja sini biasa tadi. Ada meja sini. Baik, kita mulakan pengajian kita malam ini dengan sama-sama membaca Alkitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabi rizam syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadudul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnati ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang saya hormati fadil tuan-tuan imam kita, tak lupa juga yang saya muliakan Tuan Bilal, seterusnya yang saya muliakan juga fadil sahabat saya Ustaz Syahimi, seterusnya tak lupa juga seluruh para jemaah jawatan kuasa muslimin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan budi dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin insya-Allah. Kita berada di surau yang baru ni, surau yang cantik, lawa kan? Tahniah lah. Masih tahniah lah kan, insyaAllah. Boleh lawan dengan Masjid Sri Sendayan lah. Masjid Sri Sendayan lawa masjid dah. Ni pun lawa juga, insyaAllah. Boleh lawa. Tahniah lah pada jawatan kuasa kan.
puasa yang telah bertungkus lumus kan. Sampaikan siap ya, terus dimarahkan ni. Tak sabar betul nampak kan. Terus dimarahkan. InsyaAllah. Kalau masjid Sindayan tu saya pernah bagi tazkirah lah setakat ni sekali. Solat Jumaat. Sebelum solat Jumaat, tazkirah sebelum solat Jumaat lah ada sekali. Masjid Sindayan. Memang masjid dia besar lah. Dia punya sistem pun bagus, sistem dia. Kalau masjid apa tu? Masjid negeri tu biasalah kita tazkirah kan. Hari Senin. Jadi insya-Allah malam ni kita berada di sini untuk kita sambung kuliah kita. Baik. Kita sambung bab apa itu? Kezaliman kan? Betul tak? Bab zalim tu tak habis lagi. Saya pun tak ingat muka surat berapa dah. Dah, muka surat apa? Ha? 49 muka surat? Ha? 98. Muka surat 98 insya-Allah. Baik, insya-Allah kita lihat hadis dalam bab mengharamkan kezaliman dan perintah menolak kezaliman, sambungan ya, insya-Allah. Qala musannifu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidari amin, telah berkata ulum musannif ataupun pengarang kitab, dan telah mendapatkan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Wa an Abi Qatadah Al-Haris ibni Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Wa an Abi Qatadah Al-Haris ibni Rabi'in radhiyallahu ta'ala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qama fihim fazakara lahum anna jihada fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal. Anna jihad fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal. Jalan tu ni. Jalan surau tuan ni ramai tengok ni. Satu dunia tengok. Satu dunia tengok kan. Mana-mana yang dicapai lah. Mana-mana dicapai, nampaklah. Yang tak tercapai tak adalah. Jadi faqala rajulun, berkatalah seorang lelaki, kata ia, ya Rasulullah, ra'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffiru anni khotoyaya. Faqala lahu Rasulullah, na'am, in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghaira mukbirin. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa qulta qala ra'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffiru anni khotoyaya. Faqala Rasulullah SAW, na'am, wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghaira mudbirin illa ad-dain, bukan din, ad-dain, utang. Illa ad-dain, kecuali utang. Fa inna Jibril qala li kadzalika. Rawahu Muslim. Baik, hadis ini terima daripada Abi ataupun Abu Qatadah Al-Haris ibni Rabi'in radhiyallahu ta'ala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qama bihim, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qama bihim, berdiri ia bersama mereka. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ia bersama mereka. Maksud berdiri ini ialah berkhutbah. Nabi berkhutbah lah di depan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum.
Fazakara lahum anna jihad fi sabilillah wal iman billahi afdalul amal. Maka lalu baginda Rasulullah pun menyebut bagi mereka itu anna jihad, sesungguhnya jihad fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala, wal imana, dan beriman kepada Allah, al iman billah afdalul amal, merupakan sesungguhnya jihad pada jalan Allah dan iman dengan Allah itu seafdal amalan, sebaik-baik amalan. Waqala faqama rajulun, lalu berkatalah seorang laki-laki. Faqala, berkata ia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffiru anni khotoyaya. Ara'aita, adakah engkau melihat? Kalau kita terjemahkan mana ara'ai ini asalnya melihat, cuma tak sesuai diterjemahkan melihat. Maksud di sini ialah pendapat. Ara'aita in kutilta, apakah pendapat engkau ya Rasulullah, in kutiltu fi sabilillah, jikalau aku terbunuh pada jalan Allah, tukaffiru anni khotoyaya, adakah akan dikefarahkan daripadaku akan segala dosa-dosaku? Maksudnya adakah dihapuskan segala dosa-dosaku? Sahabat tadi tanyalah, ra'aita in qutitu fi sabilillah tukaffiru anni khotoyaya, apakah pendapat kau ya Rasulullah, jika aku terbunuh pada jalan Allah, adakah dihapuskan daripadaku akan segala dosa-dosaku? Faqala lahu Rasulullah SAW, maka lalu berkatalah baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am ya, na'am ya, in qutilta fi sabilillah, jikalau engkau terbunuh pada jalan Allah Subhanahu wa taala, wa anta sabirun muhtasibun, padahal ketika itu engkau dalam keadaan sabar. Padahal masa itu kau dalam keadaan sabar. Kemudian muhtasibun, lalu mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Muqbilun ghairu mudbirin, sedangkan kau menghadapi musuh. Muqbil ni menghadap musuh. Ghairu mudbir, dan kamu juga tidak membelakangi musuh. Mana menghadap musuh betul-betul lah dalam keadaan berani itu, kan, tawakal kepada Allah, menghadap musuh, menghadap musuh dan tidak berpaling daripada musuh. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa qulta, kemudian berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa qulta, bagaimana engkau kata, ataupun bagaimana katamu, kata Rasulullah SAW lagi. Qala, berkata ia, ra'aita in qutitu fi sabilillah atukaffiru anni khotoyaya, apakah pendapat engkau ya Rasulullah, jikalau aku terbunuh pada jalan Allah Subhanahu wa taala, atukaffiru anni khotoyaya, adakah akan dikefarahkan ataupun dihapuskan akan segala dosa-dosaku ya Rasulullah? Maknanya sahabat ini mengulang perkataan yang sama ataupun pertanyaan sama. Tadi dia dah cakap dah perkataan tu, ara'aita in qutilta fi sabilillah tukaffir anni khotoyaya. Kemudian diulang lagi perkataan itu, ara'aita in qutilta fi sabilillah tukaffir anni khotoyaya, apakah pendapat engkau ya Rasulullah, seandainya aku terbunuh pada Allah Subhanahu wa taala, adakah diampunkan dosa-dosaku? Berkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, ya. Mana jawapan yang sama? Wa anta sabirun, padahal masa itu kamu dalam keadaan sabar menghadapi peperangan tadi. Kemudian muhtasibun, lalu kamu juga mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukbil, kamu menghadap musuh. Ghairu mudbir, mukbil menghadap musuh, tidak membelakangi musuh. Illa, tetapi ada illa pula. Ada pula huruf istisna. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab kan, bila jumpa perkataan illa tu istisna, kecuali.
illallah. Contohlah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Illa tu huruf istisna lah. Mulanya nafi, lepas tu isbat. Mula nafi, kemudian isbat. Tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Yang ini disebut isbat dulu, kemudian nafi. Disebut isbat, kemudian nafi. Mula dia kata orang itu diampunkan dosa dia. Orang yang berjihad pada Allah Ta'ala ni diampunkan dosanya. Kemudian dengan syarat dia sabar. Kemudian ada syarat pula dia mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian apa lagi syaratnya? Mukbil, menghadap musuh. Ghairu mutbir, bukan lagi pada musuh. Illa, kecuali, ada pula illa dia. Ad-dain, kecuali utang. Kecuali utang ataupun orang berhutang. Fa'inna Jibril qala li kazalika, maka sesungguhnya Jibril alaihissalam qala li, berkata ia bagiku, zalika, demikian. Demikian maknanya boleh sebut istisna tadi, maknanya tidak lagi diampunkan dosanya lah, ataupun tidaklah dibawa masuk dalam syurga Allah Ta'ala selagi mana hutang-hutang tu belum dia jelaskan, selagi mana hutang-hutang tu belum diminta supaya dilepaskan hutang itu daripada orang yang tempat dia berhutang. Faham kan? Baik, hadis ni daripada Abu Qatadah bin Rabi'i daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya baginda berkhutbah kepada mereka lalu menyebut kepada mereka bahwasanya jihad pada jalan Allah Ta'ala dan beriman pada Allah adalah sebaik-baik amalan pekerjaan. Kemudian bangun seorang lelaki dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah jika aku terbunuh dalam jihad pada jalan Allah? Apakah semua kesalahanku akan diampunkan? Lalu baginda menjawab, ya benar, mana diampunkanlah. Jikalau engkau dibunuh ataupun terbunuh dalam masa peperangan jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi, dengan syarat engkau keadaan sabar mengharapkan keridhaan daripada Allah Ta'ala. Sedangkan kau menghadapi musuh, tidak berpaling daripada musuh, mana tidak berpaling ke belakang. Kemudian baginda bertanya, bagaimana katamu? Bagaimana katamu? Mana apa lagi yang kau nak cakap? Jawab lelaki tersebut, bagaimanakah jika aku terbunuh dalam peperangan pada jalan Allah Ta'ala? Apakah akan dihapuskan segala kesalahanku? Lalu baginda menjawab, adakah? Lalu pun baginda menjawab, ya benar. Jikalau engkau bersabar, tetap mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika menghadapi musuh, tidak berpaling daripada musuh, tidak lari ke belakang, tidak ca'libut, istilah kita ca'libut kan. Melainkan jika engkau ada menanggung hutang, dan sesungguhnya Jibril menyatakan hal itu kepadaku. Faham kan? Jadi hadis ni nak beritahu pada kita beberapa perkara lah. Dalam hadis ni Nabi nak kata pada kita beberapa perkara. Pertama, tentang kepentingan jihad. Pertama, tentang kepentingan jihad. Dalam Quran pun banyak ayat-ayat berkenaan dengan jihad, dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada menyatakan tentang jihad. Sahabat tanya, ya Rasulullah, manakah jihad yang sebenarnya? Maka Rasulullah berkata, kalimatullah ya ulia, menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tinggi, itulah dikatakan sebagai jihad yang sebenarnya. Ada orang berjihad kerana marah, ada orang berjihad kerana dendam, ada orang berjihad kerana nak tunjuk hebat, ada orang berjihad kerana marah, kerana bengis, macam-macam lagi lah orang berjihad ni. Ada orang berjihad kerana nakkan harta. Kan? Mana yang katakan fi sabilillah yang sebenarnya? Ayu fi sabilillah? Mana fi sabilillah yang sebenarnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, kan, yang dikatakan jihad pada jalan Allah itu kalimatullah ya ulia, menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebut dalam hadis ini juga tentang beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah ni merupakan seafdal amal, sebaik-baik amal. Cuma perkataan sebaik-baik amal ini banyak.
dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, ayu amal afdalu, mana amalan paling baik? Nabi pernah kata, amalan yang paling baik iaitulah, kan? Apa amalan paling baik itu? Nabi kata, as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya, pun termasuk amalan baik juga. Summa ayu ya Rasulullah, apakah lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, birru walidaini, buat baik kepada dua bapa. Summa ayu ya Rasulullah, apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, al-jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. So ada pelbagai riwayat hadis-hadis berkenaan dengan afdalul amal ni, sebaik-baik amalan. Dan setiap hadis itu mungkin ditinjau daripada pelbagai sudut. Kenapa Nabi kata solat tu lebih baik daripada satu riwayat, satu hadis. Kemudian apa pula dia kata, dasar tadi pula katakan jihad yang lebih baik dan sebagainya. Jadi kemungkinan lihat daripada pelbagai sudut lah, tentang kelebihan-kelebihan sesuatu amalan itulah. Baik, kemudian sahabat tadi bertanya tentang bagaimana sahabat Nabi, bagaimana pandangan Rasulullah SAW kalau ada berjihad, adakah dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi kata, ya. Ya, tapi dengan syarat. Tetapi dengan syarat. Pertama, anta sabir, engkau sabar dalam peperangan tadi. Kemudian muhtasib, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukbil ghairu mudbir, kan, tidak lari dari peperangan. Sedangkan lari peperangan ini termasuk dalam perkara dosa besar. Kan pernah Rasulullah SAW sebut, dia kata, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhkan oleh kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Antaranya ialah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Antaranya syirik pada Allah. Kemudian lari dari peperangan. Lari daripada peperangan. Itu termasuk dalam perkara dosa. Dan banyak lagi lah sebut dalam hadis itu. Baik, insya-Allah. Jadi pengajaran pada hari ini banyak perkara sebenarnya nak sentuh. Antaranya nak sebut pada kita tentang, antaranya lagi tentang berkenaan dengan mengulang-ulang cakap. Mengulang-ulang cakap. Apabila satu benda yang kita nak sampaikan, untuk supaya orang lebih memegang ataupun memahami di atas apa yang kita cakap, maka kita disunatkan mengulang. Kita sunatkan ulang balik cakap. Sebab manusia ni pun faham je lah. Potong kono tu. Tes. Sebab manusia ni lah biasa lupa. Kita kan biasa lupa. Jadi sebabnya dalam konteks kita berdakwah ini, kita digalakkan mengulang-ulang perkataan. Mad'u kita lah, orang yang kita seru. Apalagi kalau yang kita seru tu orang jenis pelupa. Kalau yang kita seru tu, yang kita dakwah tu orang yang ingatannya bagus, sekali cakap dia dah ingat dah. Sekali cakap dia dah ingat. Kalau 2 kali cakap dia ingat. Ini 10 kali cakap pun tak ingat. Ponek kita cakap kan, ponek kita ulang. Macam tu lah kalau tuan-tuan jadi cikgu kan, ramai cikgu sini kan. Kan? Mengajar pula nak urut pula jenis orang kata, oh mangai. Berbuih cakap tak juga melokek dalam telinga tu dah. Ponek kita kan. Sakit tokak je kan. Baik. Sakit tokak tuan-tuan cakap tu. Tak juga pun faham juga. Dia langgar juga peraturan yang kita dah tetapkan. Kita dah tahu jangan buat. Buat juga. Macam mana perasaan kita? Itu sebabnya konteks berdakwah ini digalakkan kita mengulang-ulang perkataan supaya orang faham. Macam tu. Kerana mad'u kita ada berbagai-bagai jenis mad'u kita. Ada yang cepat faham, ada yang lambat faham, ada yang cepat ingat, ada yang susah nak ingat.
apa yang kita cakap. Baik. Kemudian kita lihat pada pengajaran ini juga, bersihkan diri daripada berhutang sama ada berupa kebendaan atau amalan-amalan. Kerana hutang itu akan menghalang daripada menyucikan diri dan mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan daripada hutang. Sebaik mungkin kita bersihkanlah. Apalagi kalau hutang yang banyak. Cuba tengok kalau kita berhutang dengan bank. Kurang sikit je kan dan telefon dia. Siapa kerja bank? Biasalah tu. Siapa pernah kerja bank, kalau orang yang bayar hutang tu kurang 10 sen. Kurang 10 sen, kurang 20 sen, kurang RM10. Telefon dia tu. Tuan, dia kata ni tak cukup ni. Kalau tak telefon, dia hantar mesej lah. Dia hantar mesej pada kita, bayaran anda masih tertunggak. Dia kata kan. Bayaran anda masih tertunggak. Sila buat bayaran segera. Dan sila abaikan jika anda telah membayar. Sila abaikan jika anda telah membayar. Itu biasalah. Mesej-mesej kita dapat. Kalau seandainya kita meminjam pinjaman, bank dan sebagainya. Okay. Jadi kalau bank menuntut bayaran daripada kita, so kita pun biasanya kita tentu juga bayaran daripada orang lain. Kalau kita memberi hutang kepada orang yang lain. Yang kedua, janganlah jadi orang yang bankrupt kerana hutang sama ada di dunia atau di akhirat. Bankrupt kerana hutang sama ada di dunia akhirat. Ini buruklah upah dia. Hidup dalam keadaan hina. Orang bankrupt ni hidup dalam keadaan hina. Tahu tak? Jadi kalau bankrupt tu kenalah fikir macam mana buat penstrukturan semula. Biasanya bank kan telefon lah, tuan ni macam mana ni masalah ni. Tuan ni bankrupt ni tak boleh bayar ni. Ni harta tuan ni akan disita ni. Rumah akan disita, kereta akan disita, tanah akan disita, tu semua kena sita. Tak boleh apa kalau ada bankrupt. Macam tu. Lepas tu datanglah perunding kewangan, tanya macam mana cara tuan boleh bayar ke tak boleh bayar. Saya akan bantu tuan supaya tuan dapat membayar semula. Tak? Datanglah perunding kewangan, bantulah, tolong. Baik, yang ketiga, jauhilah hidup daripada banyak berhutang dan kuatkan keimanan untuk menghadapi segala percubaan hidup. Jauhkan hidup daripada banyak berhutang. Kerana dengan hutang tadi menjadikan orang itu miskin. Dan ada doa tu kan yang biasa kita baca tu. Doa hindarkan hutang tu pada Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Maknanya aku berlindung denganmu ya Allah daripada masalah hutang. Ghalabatid dain wa qahri rijal, ataupun dikuasai oleh orang lain. Dikuasai oleh orang lain. Kau jawab tahu kan, kau jawab galap. Macam mana tu? Testing masih dalam percubaan lagi. Baik, insya-Allah. Kemudian yang keempat, hadis ini menunjukkan kelebihan jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran bagi mereka yang terbunuh dalam keadaan dia bersungguh-sungguh menentang musuh. Bersabar atas kesakitan dan kesusahan serta hanya mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ini sebut dalam kitab ni lah. Cuma saya ada penambahan sikit dalam kitab Arab dia ni, kitab Nuzhatul Muttaqin. Okey. Apa disebut dalam kitab Nuzhatul Muttaqin? Dia kata maksud sabir al-muhtamil ma asabaka min makruhin fil qital min jarahin wa ghairih. Maksud sabar ialah menanggung sesuatu benda yang menimpa akan engkau daripada benda yang kamu tak suka dalam peperangan, seperti kecederaan ataupun luka-luka dalam peperangan. Itu maksud sabar itulah. Maksud sabar itu maksud sabar dalam peperangan itu ialah al-muhtamil ma asabaka min makruhin fil qital min jarhin wa ghairi. Mana dipertanggungkan ataupun boleh jadi maksud di situ ialah sesuatu yang menimpa engkau daripada benda yang kamu tak suka dalam peperangan, seperti luka-luka
dan selain-lain daripada luka-luka dalam peperangan. Kemudian apakah maksud muqtasib? Muqtasib maksudnya mukhlis lillahi ta'ala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, terjunas sawab minhu, serta mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, serta mengharapkan ganjaran pahala Allah taala dalam berjihad ataupun dalam peperangan tadi. Kan jihad ni pelbagailah, salah satunya peranglah. Kemudian apakah faedah pada hadis ni sebut dalam kitab ini? Fadlul jihad li'ila'i kalimatillah, kelebihan jihad bagi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wal azimus sawab man yaqtulu wa huwa mujtahid fi maqari'atil a'da'illahi wa azza wajalla. Dan besarnya pahala yang dijanjikan kepada orang-orang yang terbunuh. Dan besarnya pahala yang dijanjikan kepada orang yang terbunuh pada jalan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mujtahid, sedangkan dia berjihad kan untuk melawan musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyahadah bi syurutiha tukaffir dzunub illa ad-dain wa ghairihi. Bermula syahadah bi syurutiha dengan segala syarat-syarat syahadah, tukaffiruz dzunub, mengkifarahkan segala dosa-dosa, illa dan kecuali utang, wa ghairihi dan selainnya utang, min hukukil ibad, daripada segala hak-hak hamba, iza tamakkinu min a'daiha wa lam yaf'al, apabila seorang tadi mampu untuk menunaikannya, wa lam yaf'al, sedangkan dia tidak menunaikannya. Orang itu mampu menunaikannya tetapi dia tak nak menunaikannya. Amma iza lam yatamakkin minal khuruj minha, adapun orang-orang yang tidak memungkinkan daripada keluar daripada hutang tadi, wa a'daiha, dan menunaikannya hutang, wa taba qabla al-mautihi, dan dia bertaubat, taba min qabla mautihi, dan dia bertaubat sebelum daripada matinya, wa nadama, dan dia menyesal, fa inna Allah ta'ala sayurda anhu khismihi yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala insya-Allah akan meredaikan dia, meredaikan dia dengan masalah yang dia ada itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, kama jaa fil hadis, sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dengan hadis ini, maksud dengan illadain ni, kecuali utang itu, maksudnya orang itu mampu menunaikan hutang itu, walam yaf'al, sedangkan dia tidak membayar. Itu maksudnya. Bukan makna semua orang berhutang, tidak. Bukan maksud semua, tapi maksudnya orang mampu tetapi tidak mau membayar. Ataupun istilah kita ni mengelak-ngelak lah, kan? Mengelak-ngelak daripada membayar hutang tersebut. Adapun apabila orang itu dia tidak mampu daripada keluar daripada masalah tadi dan tak mampu untuk menunaikannya, kemudian wataba qabla al-mautih, langsung gelap. Wataba qabla al-mautih, kemudian dia bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Kemudian wa nadama, kemudian dia menyesal. Kemudian dia menyesal, fa inna Allah taala sayurda anhu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayurda, insya-Allah akan meredailah. Sin ni bila masuk dengan fi'il mudhari' dia sayurda, mana mustaqbal. Boleh jadilah. Boleh jadi mungkin Allah taala akan memaafkanlah, meredai dia kesalahan kesilapan dia. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kama jaa fil hadis, bagaimana yang datang pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Boleh? Boleh kita jalan ni? Boleh mula lagi? Boleh teruskan? Banyak selingan kita malam ni, insya-Allah. Kemudian hadis yang kedua 51, kalau sebutlah ni hadis 51 lantan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna minal muflis. Qala atadruna minal muflis. Tahukah kamu siapa orang yang muflis?
atau bankrupt. Ni siasat hadis ni biasa tuan-tuan dengar ni. Atadruna minal muflis? Qalu al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata'a. Faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhiza min khatayahum fa turihat alaihim summa turiha finnar rawahu muslim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, ada yang terima daripada Abi Hurairah ataupun Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasulullah telah bersabda, atadruna mani muflis? Atadruna mani muflis? Kamu tahu tak siapa orang muflis? Orang bankrupt. Siapa orang bankrupt? Qalu, lalu mereka berkata, al muflis bina man la dirhama lahu wala mata'. Muflis ni pada sisi kami yang kami fahamlah, iaitulah orang-orang yang tiada dirham. Orang yang tiada duit lah. La dirhama lahu, orang yang tiada duit, wala mata', dan tiada harta benda. Orang tak ada duit, orang tak ada harta benda. Tu dia katakan orang muflis. Pokai lah. Pokai. Macam tadi kan, bankrupt. Bila bankrupt tengoklah, habis semula harta-harta konusita dan sebagainya. Selagi mana tak bayar, selagi itulah tak dapatlah memiliki itu semua. Faqala, maka berkatalah Rasulullah SAW, innal muflisa min ummati yaumal qiyamah may ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang muflis tu daripada umatku, kata Nabi SAW, itulah orang-orang yang datang pada hari kiamat bi salatin, dengan membawa pahala sembahyang. Dia bawa pahala sembahyang, wa siyamin, dan membawa pahala puasa, wa zakatin, dan dia membawa pahala zakat, wa ya'ti, dan dia datang, wa qad syatama haza, sungguh dia ketika hidup dalam dunia dulu, dia suka mencaci orang. Dia suka mencaci orang, memaki orang. Padahal waktu dia hidup dalam dunia tuan-tuan, dia suka memaki orang. Wa syatama haza wa qazafa haza, dan dia suka menuduh orang. Menuduh orang benda-benda yang bukan-bukan. Orang tu tak buat tapi dia tuduh tanpa ada bukti dan sebagainya. Syatama ni mencaci lah, mencaci, memaki, hamun, melaknat, istilah kita melaknat macam-macam istilah kan yang sesuai lah. Wa qad syatama haza, sungguh dia memaki, hamun. Wa qazafa haza, dan dia telah menuduh seseorang. Haza ni maksud inilah. Maksud tu ini tu. Maksudnya menuduh orang lah ketika hidup dalam dunia dahulu. Wa akala mala haza, dan dia makan harta orang. Makan harta orang lain tanpa ada hak. Wa safaqa dama haza, dan dia menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Wa daraba haza, dan dia memukul seorang tanpa hak. Baik, kemudian fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi, lalu boleh. Ini baru testing kan, malam pertama. Malam pertama testing kan. Terus ya. Okey. Kita teruskan. Masih dalam percubaan lagi. Jangan besok waktu perasmian esok dia mengagam pula. Waktu perasmian ni kata nak rasmi, kan? Tak apalah, saya ngajar tak apa mengagam, tak kisah. Sebab Ustaz Muhammad dia tak kisahlah kalau dia mengagam. So jangan VIP datang so. Tak. Baik, insya-Allah
Fa yu'ta hadza min hasanatihi, maka diberi kepada orang-orang yang terinaya pahala kebajikan orang yang menginaya mereka tadi. Fa yu'ta, maka diberikan. Fa yu'ta hadza, ini maksudnya kebajikan-kebajikan dia buat tadilah. Min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, dan ini daripada kebajikannya. Mana carilah. Siapa di kalangan waktu dalam dunia tu dia pernah buat inaya? Siapa yang dia pernah buat inaya? Siapa yang dia pernah dajalkan? Siapa yang pernah dia dajalkan ketika dalam dunia tu? Dia carilah orang macam tu. Carilah sampai dapat macam tu. Itu sebabnya kalau balik ketika hidup dalam dunia ni, kita selesaikanlah kalau kita ada apa-apa masalah dengan orang lain, selesailah sebaik-baiknya kan. Tak? Kalau ada hutang dengan kita pun istibraklah, maknanya lepaskanlah. Itu lebih baik kita lepaskan. Sebab apa? Kalau tak besok, akhir esok kita cari juga dia. Orang ataupun dia cari kita. Kalau kita tak cari dia cari kita lah. Sebab apa? Dia nak bayar hutang kita. Jadi kalau sepatutnya kita masuk syurga cepet, dah lambik pula. Sepatutnya kita masuk syurga cepet, dah lambik pula. Sebab apa? Ada orang cari. Dia cari kita tak jumpa-jumpa dia. Tak? Jadi kalau kita boleh lepaskanlah. Ataupun kita niatkan sedekah ke macam mana, itu lebih baiklah. Kalau kita boleh niat sedekah, itu baik insya-Allah. Jadi kita lah tak adalah kita akhirat esok kita nak menunggu-nunggu dia pula. Macam tu. Baik, kemudian cuma bila hutang banyak, kadang-kadang orang fikir banyak kali, Ustaz. Kalau hutang RM10, okeylah Ustaz. Masalahnya RM100,000 Ustaz. Situ kan tengoklah. Kalau orang hutang banyak tu tuan-tuan, itulah Allah Taala nak tengok, nak uji tu. Sanggup ke tak sanggup? Sanggup tak sanggup kita melepaskan dengan 100,000 orang berminjam dengan kita. Banyak orang kita tak sanggup 100,000 kan. Kalau 100,000 macam-macam lah boleh buat, beli rumah, beli tanah, beli itu, beli ni, macam-macam lah. 100,000 banyak kan. Macam tu. Terpulanglah pada masing-masing lah. Terpulanglah. Baik, insya-Allah seterusnya. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma'alaihi ukhiza min khotoyahum. Fa'in faniyat hasanatu, maka jikalau luputlah segala kebajikan-kebajikannya, qabla, sebelum, ayyuqda ma'alaihi, sebelum dia dapat melunaskan segala hutang-hutang dia kepada orang lain, ukhiza min khatayahum, lalu diambilkan segala kesalahan-kesalahan mereka tu, kesalahan-kesalahan orang yang diinaya tu kan, faturihat alai, lalu dicampakkan pada dia pula. Masya-Allah. Dahlah kebajikan-kebajikan dia bagi ke orang. Segala kebajikan dia, pahala sembahyang, pahala puasa, semua pahala-pahala, banyak pahala kan, dahlah dibagi ke orang yang diinaya tu. Lepas tu kesalahan orang diinaya tu dibagi pula ke kita, ke dia pula. Dosa-dosa orang yang diinaya tu dibagi pula ke dia pula. So bertindan-tindan lah malang ni orang tu. Nampak? Adakah tuan-tuan nak jadi macam tu? Tentu tuan-tuan tak nak kan? Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma'alaihi ukhiza min khatayahum, maka jikalau fana ni binasalah ataupun lupus, jikalau lupuslah ataupun habislah segala kebajikannya daripada pahala-pahala tadi, qabla ayyuqda ma'alaihi, sebelum bahawa dilunaskan, ditunaikan sesuatu benda yang atasnya daripada kesalahan tadi, ukhiza min khatayahum, lalu diambil daripada kesalahan-kesalahan orang yang dianiaya itu, faturihat alaih, lalu dicampak pada dia pula. Dibagi pula kat dia pada orang tadi. Summa turiha finnar, kemudian dicampak dalam neraka. Nampak? Nauzubillah min zalik. Nampak? Jadi hadis ni tuan merupakan satu hadis ancaman. Ancaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga amaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita janganlah buat inaya kepada orang yang lain, walaupun sikit sekalipun janganlah kita buat inaya dengan orang. Sebab apa? Sebab ada hari-hari pembalasan besok, kiamat besok,
Nanti takut nanti kita akan menyesal lah hari kiamat besok. Baik, pengajaran hari ini pertama, Islam melarang umatnya membuka rahsia dan tuduh-menuduh antara sesama sendiri jika tuduhan yang dilemparkan itu tidak benar. Masya Allah. Jadi kita larang daripada membuka rahsia. Kita dilarang membuka rahsia-rahsia sahabat-sahabat kita. Banyak kalangan kita ni kadang-kadang membuka rahsia sahabat. Depan cakap baik, depan cakap bagus, belakang dah cakap benda-benda yang bukan, memburuk-burukkan sahabat kita. Jadi kita ni itu adab lah. Kena jaga adab kita bersahabat. Kemudian Islam menjaga kehormatan seorang daripada melakukan perkara-perkara menyalahi hukum yang boleh membawa kepada permusuhan. Islam melarang ataupun menjaga kehormatan seorang daripada melakukan perkara menyalahi hukum yang boleh membawa kepada permusuhan di kalangan orang-orang Islam itu sendirilah. Apalagi kalau kita Islam ni memang innamal mu'minuna ikhwah. Kamu adalah bersaudara. Selagi mana kita bersyahadah semuanya, kita adalah bersaudara. Oleh itu damaikanlah saudara kamu yang bertelagah, yang berbalah dan sebagainya. Yang ketiga, jagalah lidah dan hati daripada mengeluarkan kata-kata yang kesat sesama orang Islam, kerana akibatnya boleh menyebabkan amalan seorang itu diambil dan digantikan dengan kesalahan yang dilakukan di dunia. Masya Allah. Mengeluarkan kata-kata kesat, lidah. Kalau sebut dalam Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin tu, kan bencana lidah 20 disebut itu, 20 bencana lidah. Hasil daripada perbuatan lidah ni ada 20 bencana. Dia sebut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian dalam kitab Sir Salikin pun disebutkan begitu juga. Kerana lidah ni fahamilah, tak bertulang kan. Mudah saja ini mengutulkan suatu perkataan tadi. Kemudian segala amalan kebaikan dan kejahatan akan dapat dilihat dan dirasa balasannya serta ditimbang baik buruknya di hari kiamat. Fahamlah tu. Kemudian yang kelima, orang Islam adalah bersaudara, maka haramlah atas kamu melakukan pembunuhan, pencerobohan kehormatan mereka dan mencerobohi akan harta mereka. Jarang kita ceroboh harta mereka. Jangan kita ambil harta mereka. Kalau nak minta lah. Kan kita minat dengan pisang kita minat dengan pisang pisang yang lama berbuah cantik pisang kan. Luar pagar tu. Kita berlalu pun dah selera kan nak makan. Mintalah sikit. Kan dia tak bagi, mintalah. Kemudian yang keenam, mazalimi dan menyakiti manusia akan menghapuskan pahala dan manfaat amalan yang soleh pada hari kiamat. Mazalimi dan mengikuti orang Islam lah. Manusia itu mana orang Islam. Dan menyebabkan orang itu muflis di akhirat. Yang ketujuh, salah satu cara pendidikan yang berkesan ialah dengan menggunakan bentuk dialog dan soal jawab untuk menarik perhatian pendengar. So dalam hari ini ada soal jawab. Ada soal jawab. Sahabat menyoal, Nabi menyoal, kemudian sahabat menjawab. Mula Nabi soal, atadruna muflis? Man muflis? Siapa muflis? Nabi tanya. Maka sahabat kata, muflis itu orang yang tidak ada duit, tidak ada dirham. Maka Rasulullah kata, tidak, bukan macam tu yang aku maksud. Muflis ini begini-begini. Itu Nabi biasalah menggunakan cara begitulah dalam berdakwah. Maknanya Nabi tanya, sahabat boleh jawab. Maka Nabi membuat penjelasan tersebut. Itu boleh, tak ada masalah. Kita pun kalau kita berdakwah para orang lain pun, maknanya pertanyaan, lepas tu kita menjawab. Kan? Kerana umat ni dia ada pelbagai kategori umat. Dia ada umatul dakwah. Dia ada umatul dakwah, yang kedua umatul ijabah. Umatul dakwah, umatul ijabah. Dia ada dua jenis umat. Umat Nabi dan umat Nabi juga. Umat Nabi ada dua. Pertama umatul dakwah, yang kedua umatul ijabah. Mana dia kata umatul dakwah? Yang dikatakan umatul dakwah itu semua kaum, semua yang menganut
penganut agama, tak kisahlah Hindu ke, Buddha ke, Kristian ke, tu ke, Yahudi ke dan sebagainya, itu semua dikatakan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dinamakan istilahnya ummatud dakwah. Tempat sasaran dakwah. Tempat sasaran dakwah kita. Mana umum. Atsa dilahi selepas dari kebangkitan baginda Rasulullah SAW, selepas Nabi dibangkit menjadi Rasul, maka dikatakan umatud dakwah. So tugas kita berdakwah. Sama ada mereka terima ke tak terima ke dan sebagainya. Yang kedua, umatul ijabah. Umat ijabah ni yang terima Islam. Setelah hasil daripada kita berdakwah, hasil kita berdialog, kita tulah macam-macam lah kita cara kita buat, maka akhirnya mereka memeluk Islam, memilih Islam dan sebagainya. Maka itu dikatakan sebagai umatul ijabah. Satu lagi istilah, ada satu istilah lagi, umatul, ada satu istilah saya lupa istilah tu, mana umat yang mutaba'ah. Umatun mutaba'ah. Satu lagi, umatun mutaba'ah itu ialah umat yang mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semana ada tiga umat baginda Rasulullah SAW. Tetapi yang besok iktiraf akhirat besok itulah umatul ijabah dan dia itulah umatul mutaba'ah. Dua saya iktiraf di akhirat besok lah. Tapi yang satu lagi itu umatul dakwah tu tak terima. Sebab apa? Dia tidak mahu menganut agama Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Beda. Sekali lagi kita tambah sini dalam kitab Arab ni, kita tengok dulu. Baik. Jadi hadis ini menyatakan bahawa jadi perkataan itu mata. Dalam keadaan ini terdapat perkataan mata. Mata maksudnya kullu ma yantafi'u bihi min urudid dunya, qaliluha wa kasiruha. Tiap-tiap sesuatu yang bermanfaat dengannya daripada mata benda dunia. Qaliluha wa kasiruha, sama ada sikit ke banyak. Sama ada sikit atau banyak. Itu pun dikatakan sebagai istilahnya mata. Kemudian perkataan syatama. Dalam hari ini perkataan syatama maksudnya sabba. Sabba ni mencaci. Mencaci, memaki, hamun dan sebagainya. Kemudian ada perkataan qazafa dalam hari ini. Maksudnya rama bizina. Maksudnya menuduh orang buat zina. Maksudnya menuduh orang zina. Dalam hadis ini. Kemudian akala mala haza, maksudnya ukhizahu minhu au utlifahu bighairi iznihi wa ridahi. Maksudnya mengambil harta orang. Perkataan maksud makan harta ini maksudnya mengambil harta orang lain itu ataupun melenyapkan harta orang lain bighairi izni, dengan tanpa izin tuannya, wa ridahi, dan tanpa redha tuannya. Tanpa izin tuan dan juga tanpa redha daripada tuannya. Itu maksudnya. Kemudian apakah faedah pada hari ini dalam kitab ini? Dia kata at-tahzin minal wuqu'i minal muharamati. Maksudnya berjaga-jaga, beringat-ingat supaya kita jangan terjatuh ataupun terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hasatan ma yata'allaqu bi huquqil ibad al-madiyah wal manawiyah. Khususnya sesuatu benda yang takluk dengan segala hak-hak hamba, sama ada madiyah, benda yang benda-benda dunia, benda-benda yang nampak dilihat, ma'nawiyah ataupun benda-benda yang tidak boleh dilihat. Baik, kemudian itulah sedikitlah tentang pengajaran yang tambahan terdapat dalam ini. Kemudian al-wuqu' fil muharamat, jatuh dalam benda yang haram, maksudnya wa hasatan zulmal insan wa adad, khususnya menzalimi manusia dan juga bermusuh atas mereka. Bermusuh atas mereka dengan memfasidkan segala amal yang soleh dan menyia-nyiakan di atas orang yang melakukannya pahala-pahalanya dan manfaatnya pada hari kiamat. Mana dia menyia-nyiakan segala pahala-pahala yang dia dah buat di dunia dahulu, tapi disebabkan oleh pemusuhannya dengan manusia, perbalahan dengan manusia yang tidak selesai dan sebagainya, maka habislah segala amal-amalan tadi. Terbuang macam tu je, sian kan, penat je beramal tetapi tidak ada pahala
di sisi Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Itu saja perbincangan kita. Alhamdulillah. Bersedia kan? Perbincangan kita malam ni dua hadis dan kita berkongsi malam ni. Mudah-mudahan dengan dua hadis pada malam ni sebanyak akan dapat berikan tunjuk ajar pada kita, di paduman, menjadikan pedoman pada kita insya-Allah dalam berkenaan supaya kita jangan menzalimi orang yang lain insya-Allah. Sekian itu saja. Saya buka soalan kalau ada soalan. Ada? Tak ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa 'alam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasyana fatai alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ftahna al-arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakish syaqa wa su'il qada wa samasatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.